Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat berpuasa hari ke-28. Tak lama lagi kita nak raya Okay, malam ni saya nak share pasal kegunaan medical card. Okay, biarkan orang yang tak pernah apply medical card, actually medical card tu jangan salah anggap dia bukan untuk cover semua bil hospital swasta sepenuhnya. Contoh, okey, kalau kita pergi ke klinik emergency dia, tak awarded lah. Minta kalau pergi jumpa doktor nak ambil pil, ubat-ubat, tu tak cover. Itu kena bayar sendirilah, okey. Medical card ni hanya untuk pesakit yang kena warded. Okey, macam contohlah kemalangan, kena warded kerana kena buat operation, demam denggi, kes-kes macam tu lah, kes yang besar lah kan. Yang kita kena stay dalam hospital tu, tu baru dia cover. Okey. Medical card dia ada hari bertenang dia. Okey. Dia tak terus boleh pakai. Okey, tuan-tuan, puan-puan kena faham anda kena faham, kalau dapat medical card, dia tak terus boleh enforce, dia tak terus boleh digunakan sekiranya berlaku sakit, berlakunya kita kena admit dalam hospital, warded dalam hospital. Dia ada tiga lah, macam mereka kami orang, dia ada tiga condition lah. Hari bertenang dia, satu dia 0 days, 0 days 30 hari dengan 110 hari. 0 days tu maksud dia, kalau kad enforce hari ni, esok terjatuhlah kena kemalangan, kemalangan motor, kereta, terjatuh, patah kaki lah, patah tangan ke, injured lah, warded dalam hospital, cover terus, dia immediate cover. Okay, sebab benda tu kita memang luar jangkaan kita lah terjadi. Okay, so that's why dia akan cover terus. Okay, 30 hari tu untuk kes yang tak berat lah. Contoh macam demam panas yang kita kena admit kan, kena admit ke hospital untuk buat treatment. Demam denggi, yang kes recently ni untuk bayi-bayi yang kena penyakit Kawasaki, dia cover. Itu pun selepas 30 hari. Kalau selepas medical card tu enforce. Okay, apa lagi 30 hari, keracunan makanan, anything yang apa-apalah yang menyebabkan kita kena warded, dia start 30 hari dia boleh enforce, dia akan boleh dipakai lah. Okey, macam contoh yang budak-budak, kes budak-budak pun yang selalu terjadi acute bronchitis adalah lendir, mercun. Orang dah main dah, start main mercun. Okey, okey. So itulah medical card boleh pakai lah selepas 30 hari. Yang lain dia satu lagi is 120 hari selepas medical card ter-enforce. Kes-kes yang boleh di cover adalah kes yang kena yang risiko tinggi lah, sakit tinggi lah, macam contoh barah, macam-macam barah lah diabetik, spinal kita pun belakang injured ke, ACL, MCL, kita kena buat operation, kes-kes macam tu lah. Itu kena boleh digunakan selepas 110 hari. Satu lagi yang kes yang selalu budak-budak terjadi kena is ENT. Apa maksud dia ENT? Nose, ear and throat. Contoh demam. Kalau demam budak kan, dia kadang-kadang yang demam yang virus tu, dia kena telinga dia ataupun bengkak-bengkak dalam tonsil kita ada inflammation tu. Itu termasuk dalam lingkungan dalam 110 hari punya cover. Kerana itu is virus lah, dia bukan macam saya pun tak pastilah apa dia actually why they put it as ENT tapi it's dah dalam polisi lah 120 hari. ENT tu semua insurance
bukan kami saja, semua specific illness ni, semua insurance dia akan letak clause tu. Sebab contoh kalau cancer actually dia benda yang bukan dia terus terjadi kan, dia ambil masa. So why 120 hari is because pihak insurance selalu dia tak nak any fraud. Contohnya klien tak declare, klien tahu tapi dia tak declare. Sengat dia tahu, dia ambil medical card kerana dia tahu dia dah sakit, dia apply supaya insurans boleh tanggung kos dia. Dia tak, medical card tu tak macam tu. Dia actually insurance dia akan menanggung risiko anda waktu you sihat. Kalau dah sakit, memang dia tak terus tanggung lah kan. Sebab dia, anda dah sakit, dia takkan dia nak ambil terus risiko tu. That's why benda-benda tu dia ada waiting period dia. And dalam masa waiting period tu, dia akan cover. Tapi dia akan masuk dalam, dia akan default dalam kategori pay and claim. Apa maksud pay and claim? Contoh, artinya, kalaulah terjadi sakit-sakit begitu kan, anda kena bayar dulu bil hospital tu and then claim ke insurance. Kenapa? Sebab dia akan nak buat investigation dulu. Nak check either case ni genuine yang anda tak pernah admit hospital kerana tu, tak pernah ada sakit sebelum tu. Kalau memang tak pernah ada sakit, tak pernah admit hospital kerana case macam tu, then dia akan bayar. Meaning to say case anda adalah genuine lah kan. Dia tak tipu, anda tak tipu. Dia akan bayar. Kalau anda tipu dalam declaration medical card, pihak insurans tahu, automatically dia tak nak bayar bil tu, and then medical card anda akan devoid, akan di-terminate lah. Artinya anda tidak betul terang yang anda dah sakit and so on lah. That's why benda tu is ada dia punya, ada cara dia lah, dia ada sistem lah benda tu. Okay, tapi tak semestinya pay and claim tu forever. Okay, setiap polisi less than 2 years memang akan termasuk file under pay and claim. Selepas 2 tahun polisi tu berjalan, anything related sakit admitted, dia akan cover 100%. No more pay and claim, dia akan cover. So that's why it's very important. Bukan dia satu lagi, bukan kita sekadar bukan apa tu, suka hati kita nak tukar medical card. Kita kena jaga medical card tu forever. Kalau nak upgrade pun, nak upgrade in future pun, you kena faham dia punya rules. Kalau you nak tukar ke insurans lain, you nak terminate and then nak ambil lagi, so you kena faham dia punya prosedur tu. Tak semesti. Contohlah, sementara let's say you terminate, okay, and then next year you ambil apply baru. Tapi apply baru tu you dah apply baru tu, so is masuk consider dalam kategori hari bertenang lah. That's why kita kena hati-hati ya. Kalau dapat medical card, janganlah suka hati nak terminate. Kita jagakan kalau ada bajet, kalau waktu tu in future komitmen makin tinggi, you all kena restructure you punya financial lah. Biar jangan terminatekan medical card tu, because dia akan memberikan masalah kepada anda kalau anda terminate and then apply lagi in future. Okay, so waktu ini saja share saya hari ini. Okay, harap kita ada masa lagi saya akan share lagi pasal lain-lain cerita lah. Okay, alright, selamat malam, good night.